Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kali marilah kita sama-sama memanjat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan di surau ini, bersama-sama kita duduk menekuni beberapa ayat-ayat Allah dalam usaha kita menjadikannya sebagai pedoman di dalam hidup kita. Mudah-mudahan segala usaha kita, segala perjuangan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencampakkan kefahaman dalam kita memahami agama Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan di dalam surah An-Nur. Dan kita masih lagi berada di permulaan surah An-Nur. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk kepada satu hukum yang baru pula yang dibicarakan di dalam surah An-Nur. Itu pada malam ini insyaAllah sama-sama kita akan melihat kepada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tentu Al-Quran tengok kan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Iaitu ayat yang keempat dan ayat yang kelima daripada surah An-Nur. Jadi kalau nak hafid satu surah ni tahu juga tak dia dapat sikit dalam usaha kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oh ni baca surah ni, dia tafsir surah-surah ni, nanti kita gabung-gabung habis Al-Quran. Itu antara apa? Pendekatan kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok apakah terjemahan daripada ayat ini dan apakah yang akan dibicarakan, dibincangkan di dalam ayat 4 dan 5 daripada surah An-Nur. Jadi terjemahan saya pilih daripada terjemahan tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Itu ayat yang keempat bermaksudnya, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan, yakni zina, tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebatan. 80 kali sebat. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat 4. Yang kelima, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dari kesalahannya yang tersebut serta memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Ini terjemahan daripada ayat keempat dan ayat kelima surah An-Nur. Jadi kita telah berganjal kepada perbincangan seterusnya. Kita telah berlaku satu perbincangan
berkaitan dengan zina. Yang pertamanya hukum kepada mereka yang terlibat dengan jenayah zina, kesalahan zina. Dan yang kedua, hukum berkaitan berkahwin dengan penzina ataupun mengahwinkan mereka. Dua penjelasan hukum yang telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu. Jadi pada malam ini kita akan masuk pada hukum yang ketiga, yaitu disebut istilahnya itu qadhaf. Al-qadhfu, qadhaf. Al-qadhaf merupakan salah satu daripada kesalahan yang berada di bawah hukuman hudud. Berada di bawah kesalahan hukuman hudud. Dia ada beberapa kesalahan-kesalahan yang antara zina, qadhaf, sariqah, mencuri, tiba merompak, membunuh. Itu antara orang kesalahan-kesalahan yang sabit di bawah kesalahan hudud. Iaitu apa yang masuk hudud? Iaitu hukumannya telah diputus oleh Allah, disebut dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sebut hudud, iaitu batasannya banyak-banyak tu, tidak boleh mengurangkan dan tidak boleh melebihkan. Bila Allah kata 100 kali, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sebab itu merupakan satu ketetapan hudud, batasan yang Allah letakkan. Di sana juga dalam kanun kesalahan syariah ni adalah juga berkaitan dengan jinayah, iaitu kesalahan membunuh ataupun mencederakan, masuk dalam kesalahan jinayah. Dan satu lagi, hukuman yang berbentuk ta'zir dendam. Apabila satu hukuman kes itu menampaknya kes dulu, tetapi tidak dapat disabitkan dengan jelas, sebab mungkin ada keraguan di sana, tapi nampak memang dia ada salah, maka ketika itu tidak dihukumkan dengan kesalahan, dengan hukuman secara hudud, hukuman sempakan, tapi dia dijatuhkan secara bertakzir. Ikutlah hakim nak jatuhkan banyak mana hukumannya. Juga kesalahan-kesalahan lain yang tidak diputuskan secara jelas sebagai hukuman hudud, yang masuk di bawah kesalahan takzir. Itu hukuman yang diputuskan oleh hakim yang mengendalikan kes. Jadi pada malam ini salah satu daripada kesalahan hudud iaitu qazaf. Mungkin kita untuk selalu dengar 2-3 tahun ni popular dengan istilah qazaf. Orang boleh qazaf. Dia istilah-istilah ini bila apa tidak berlaku, orang tak tahu. Dulu waktu mula sebut perkataan dulu, apa dia hudud ni, orang tak tahu. Tapi hampir 20-30 tahun orang mula kenal dah. Akhirnya orang yang satu hari itu, yang pada satu ketika dulu tidak boleh terima, dia kata malah tak adil. Tapi hari ini walaupun dia tak boleh terima, tapi dia cakap mula berlapik. Dia kata saya sebagai orang Islam ni terpaksa terima. Tapi secara ni kita nampak keselayaan dia mula berlapik. Sebab apa? Kefahaman tu ada dah. Dulu dia tolak secara terang-terangan. Sebab apa? Tidak ada kefahaman. Tak faham. Memang dalam Quran ni memang kata apa yang tolak hukum dalam Quran. Kadang orang tak baca Quran pun, yang orang tahu sembahyang puasa itu, sebab benda itu disebut sebagai al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Satu hukuman, satu hukum, satu perbuatan, satu ibadah, satu peraturan yang Allah letak, semua orang tahu. Sembahyang semua orang tahu kan, benda itu wajib. Siapa yang mengingkarinya boleh jadi kufur. Ini sebab mengingkari perkara yang sudah diketahui secara umum dalam agama. Sekiranya mengingkari perkara tersebut, terus boleh jadi murtad. Adapun benda-benda yang agak rumit untuk difahami, macam masalah ni, kalau orang tak kenal ni, dia tak faham. Bila dia mengingkari, tengok macam mana keadaan dia kan. Adakah dia betul-betul faham? Kalau tak faham, tidak boleh kita katakan sebagai dia punya murtad. Tapi kalau dia faham tapi dia ingkar juga, dia tahu tak sesuai dengan pakaian ni memang, maka ini boleh membawa kepada murtad. Okey, baik. Qazaf, pada masuk qazaf iaitu melemparkan tuduhan zina. Ketahu si fulan ni telah berzina. Ya ni, ada bahasa-bahasa yang menjurus kepada pemahaman bahawasanya orang itu telah melakukan perbuatan zina ataupun perbuatan liwat. Berdasarkan jumlah ulama mengatakan qazaf juga kes ya, liwat, zina, juga liwat, dan satu lagi iaitu menafikan anak. Duk melawak ni kita, hanya bukan anak pak hang, ini juga boleh masuk dalam kesalahan qazaf. Bila kita hanya bukan anak pak dia, mana hanya anak pak nikah. Bila kita anak ada nikah, mana tak? Dia menyatakan pak dia telah
Pak datang ibu dia telah berzina. Ini bahasa-bahasa yang perlu kita jaga. Kadang-kadang agak melawak ni, ni kaki duduk projek ni, bahasa-bahasa tu. Nanti kita akan bicara tentang bahasa. Apakah lafaz-lafaz yang digunakan untuk disabitkan sebagai kesalahan kata. Jadi kita kerana lidah ni badan binasa kan. Kadang kita rasa biasa benda itu, tapi sebenarnya telah menjurus kita dalam kesalahan kata. Okey, baik. Kita akan tengok satu persatu daripada ayat 3 dan 4. Jadi secara ringkasnya itu maksud qadhaf atau apa? Menuduh seseorang ataupun mengeluarkan kata-kata bahawa seseorang itu telah melakukan perbuatan zina, ataupun mengeluarkan kata-kata bahawa seorang itu telah terlibat dengan luwak, ataupun mengeluarkan kata-kata yang menafikan seseorang itu merupakan anak kepada si fulan. Boleh faham maksud? Itu maksud apa? Qadhaf. Kalau kita kata tuduhan, boleh jadi tuduhan itu betul, boleh jadi tuduhan itu tidak betul. Tetapi kalau betul macam mana? Bukan sekadar tuduh. Kalau betul, walaupun betul kalau tuduh, dia kena ada apa? Pembuktian. Ya, sebab Islam ini istimewa berdasarkan pembuktian. Okey, baik, kita tengok ayat. Ayat yang keempat, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون, orang-orang yarmuna yang telah melontar al-muhsanat terhadap perempuan-perempuan yang suci, perempuan yang ada kehormatan diri, mana yang tidak terlibat dengan kes zina nampak, perempuan yang suci. Kemudian thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mendatangkan dengan 4 orang saksi. Kemudian ayat berikutnya fajliduhum 80 jaldatan. Maka apakah implikasi terhadap seseorang yang mengeluarkan kata-kata tuduhan tersebut? Apa implikasi dia bila dia mengeluarkan kata-kata kemudian gagal mengemukakan 4 orang saksi? Apa dia implikasi dia, kesan dia? Ada 3 disebut dalam ayat. Pertamanya fajliduhum, sebab mereka 80 jaldatan, 80 kali sebatan. Itu asura. Bukan dia untuk sebab dia akan dibawa kes lah, akhirnya ada pendakwaan saksi apa-apa, akhirnya dia tiba-tiba bersama macam perjalanan kes mahkamah lah. Ini secara apa? Konsep dasar dia. Hukuman dia apa? Setelah dibuktikan dia memang terlibat dengan apa? Dengan qazaf, dia tidak mampu memukakan. Dia pun bila pergi mahkamah kadang-kadang saya tak kata apa. Ini macam-macam lah kan. Akhirnya bila dibukti memang dia betul-betul mengeluarkan kata-kata tersebut. Sama kata-kata tu memang bentuk soreh, jelas betul, ataupun berbentuk apa? Kata-kata yang apa? Ada bentuk sindiran berlapis. Dia guna kata-kata yang sebaliknya. Apa dia generasi pertama? Sebatan. Kemudian ini memang diputuskan oleh mahkamah, iaitu 80 kali sebatan. Bila sebut 80 tak boleh kurang, tak boleh lebih. Sebab ini adalah hududullah, ketetapan Allah. Allah letaknya tu. Kalau kurang, dia telah menzalimi. Lebih pun menzalimi juga. Kemudian kedua ada implikasi wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kamu terima penyaksian mereka. Mana mereka sudah tidak boleh menjadi saksi. 2. Pukul panggil saksi dalam berbagai kes. Mana saksi kes jenayah, saksi kes nikah kan, apa bentuk yang menjadi jadi saksi dia tidak diterima persaksiannya. Itu 2. Yang ketiganya wa ulaika humul fasiqun. Orang jenis ni depa disifatkan sebagai orang fasik, iaitu orang yang keluar daripada ketaatan. Bila orang fasik ni banyak benda terlibat. Masalah saksi dan perkara-perkara yang menyebabkan kita sebut fasik, tidak boleh terima persaksian mereka. Jadi kita lihat di sini 3 implikasi daripada apa? Apabila terlibat dengan kesalahan qazaf. Okay, cuba kita tengok satu-satu. Dalam ayat ni Allah sebut apa? Yarmuna. Yarmuna kalau dalam bahasa Arab disebut melontar. Rama yarmi, ramyan, iaitu melontar.
Melontar yang ikut asal penggunaan bahasanya, makna hak asalnya iaitu maksudnya melontar batu. Melontar batu. Tapi kata ini menjadi kata pinjaman dalam kes ini. Dalam kes apa? Kes zina juga disebut melontar. Bukan makna melontar batu. Mana melontar kata-kata nista. Apa maksud kesamaan di antara melontar batu dengan melontar kata-kata di sini? Kesamaan sudah bahawa hanu kena sakit, ini pun kena sakit ya. Sakit orang kata kita pedih. Bahkan pedih lagi berat daripada kena batu. Dan dendam sampai mati. Kena batu pak lo ubat lega. Tapi kata-kata bila orang tengok dia kesannya sampai mati duduk dendam. Itu perkataan yarmuna. Yang mengistiarah dalam bahasa. Jadi apa maksud yarmuna? Mana yaqdhifuna, mana mereka melontar tuduhan. Melontar tuduhan. Lontar kepada mereka yang kedua al-muhsanat. Muhsanat sini merujuk kepada perempuan. Muhsanat, apa nama maksud muhsanat? Iaitu perempuan yang apa? Suci kehormatan diri. Mana perempuan yang apa? Baik, yang tidak terlibat dengan apa? Berpoya-poya, bukan jadi apa? Pelacur apa? Pokoknya baik. Jadi dalam ayat ini hanya disebut secara khusus tuduh perempuan. Bagaimana sebenarnya seorang itu mengeluarkan kata-kata kepada orang lelaki? Adakah dia termasuk juga? Ataupun kisnya hanya apa? Disabitkan dengan kesalahan khazah ini kepada orang yang menuduh perempuan saja. Berpihak kata ke lelaki, ya di kaki ni kan, bahasa-bahasa dia. Adakah terlibat juga? Disabitkan juga sebagai kesalahan khazah? Ya, disabitkan juga. Sebab ini disebut sebagai mimbabil ta'lim. Sebab difokuskan dengan sebut perempuan. Sebab apa? Tuduhan kepada perempuan ni lebih dia agak berat lagi. Perasaan dia berat. Perempuan bila kena tuduhan itu berat. Jadi nampak lebih jijik, lebih buruk tuduhan kepada perempuan. Laki ni kurang sikit, dia boleh berkontrol lagi. Juga berkaitan dengan zina ni, lebih Allah menjuruskan mendahulukan perempuan. Ayat awal az-zaniyatu waz-zani, didahulukan menyebut penzina perempuan dan penzina lelaki. Berbeza dengan kesalahan-kesalahan yang melibatkan tenaga wanita seperti mencuri. Banyak berlaku di kalangan lelaki. Jadi hikmah Allah mendahulukan was-sariqu was-sariqatu, mana pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Itu kalau tanya apa perbezaan antara duanya. Az-zaniyatu waz-zani was-sariqu was-sariqatu. Di sini dahulukan perempuan. Pada ayat mencuri dahulukan lelaki. Itu ada perbezaannya. Mana susunan usul gaya bahasa Al-Quran cukup cantik. Jadi menuduh orang lelaki juga termasuk di dalam hukum khazaf. Disebut hanya khusus kepada perempuan ini orang yang mimbabil ta'lim. Baik. Jadi apakah masuk muhsan? Masuk muhsan iaitu orang yang terpelihara kehormatan diri, orang yang baik, orang yang tak terlibat dengan perkara yang tak elok ni. Lebih sedap-sedap bawa pula kata-kata dia ni kaki projek. Projek tu kenapa banyak bahasa kan? Dia ni kaki apa? Kaki dina. Dia ni kaki zina ke apa? Maka perkataan ini apabila dilontarkan kepada golongan muhsin, maka ini menjadi satu kesalahan. Tapi memang kalau seseorang tu memang orang dah kenal lah, dia tu memang kaki tu, dia pun memang terlibat tu, orang tahu dia pun tak malu nak mengaku orang, kita mungkin ni kaki dina. Adakah menjadi kesalahan ketika itu? Tidak lagi menjadi kesalahan sebagai kes khazaf. Sebab dia pun memang terkenal dengan perbuatan tersebut. Jadi gambaran Allah fokus kepada al-muhsan, iaitu orang-orang yang tengok dia secara zahirnya memang orang yang suci. Kalau orang tu memang orang yang kotor memang dia terlibat, dia pula menzahirkan perbuatannya, kita menyebut kata-kata yang berbentuk menggambarkan dia terlibat dengan perkara tersebut, bukan lagi menjadi kesalahan khazaf. Okey, baik. Walaupun secara tersurat daripada ayat ini disebut hukuman mereka yang menuduh perempuan dengan berzina, namun secara mafhumnya termasuk juga hukuman ini kepada mereka yang menuduh seorang lelaki berzina, termasuk juga. Baik. Kemudian yang keduanya, bila dia tuduh, tengok dulu, jangan
Maka malam yaitu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mampu mendatangkan yang 4 orang saksi. Kesannya apa? Bila dia naik kes mahkamah semua dah, bila disabit kesalahan, hukumannya ialah 80 kali sebatan. Yang kedua Allah sebut apa lagi? Mereka itu tidak diterima lagi persaksian mereka. Lepas daripada jadi saksi, kau tak terima abadan selama-lama. Dan yang ketiga ni, mereka telah disifatkan sebagai orang fasik. 3 hukuman. Okey, baik, kita patah balik. Ayat ini sebut orang-orang yang melontar kepada perempuan-perempuan yang suci. Melontar tuduhan. Tuduh apa? Tuduh curi kan? Tuduh minum arak kan? Tuduh tak semayang kan? Tuduhan apa? Tuduhan zina. Walaupun dalam ayat ini tidak menyatakan tuduhan zina, tapi difahami dengan apa? Orang kata apa? Daripada kaitan dengan ayat sebelum, kes ini berkaitan dengan zina juga. Jadi tuduhan yang dimaksudkan di sini ialah tuduhan zina. Jadi dalam terjemahan tafsir Ibn Ar-Rahman dua hubungan. Itu zina. Dimaksud tuduhan sini ialah tuduhan zina. Jadi para mufassir mengatakan tuduhan ini ialah tuduhan zina. Semua sepakat ulama mengatakan ayat ini khusus kepada tuduhan zina. Selain daripada kesalahan-kesalahan lain tidak masuk. Tuduh dia benar-benar mencuri kan, tuduh dia apa? Merompak kan, tuduh dia apa? Minum arak kan, tak masuk dalam kesalahan. Tuduhan yang dimaksud ialah tuduhan zina saja. Antara hujahnya sebab apa mengatakan tuduhan ialah tuduhan zina? Sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ar-Razi di kitab yang pertama, sebab sebelum ini ayat menceritakan tentang zina. Jadi ada perkaitan, masih ada perkaitan. Yang keduanya Allah sebut al-muhsanat. Perkataan Allah sebut walladzina yarmuna al-muhsanat, perempuan yang suci, kehormatannya dalam terpelihara elok, perempuan yang baik. Apa nama maksud muhsanat? Yang tidak terlibat dengan perbuatan zina. Jadi kompok ayat ini khusus dalam permasalahan tuduhan zina. Yang ketiganya, dia masih ada masalah sebatan. Ingat, ada masalah sebatan al-nam. Okey, masalah sebatan. Yang keempatnya, Allah sebut mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Jadi 4 orang saksi ini dalam kesalahan zina dan kesalahan kena buat saja. Tapi dalam kesalahan 4. Jadi yang disebut tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, kompong kes inilah yang berkaitan dengan zina. Kemudian baik, kesalahannya selepas disabitkan ialah pertama 80 sebatan. Kemudian mereka tidak diterima lagi kesaksian mereka. Macam-macam saksi dalam kes jenayah kan, saksi dalam kes kes tengok anak bulan kan, saksi kes kahwin kan, tidak boleh menjadi saksi. Sebab apa? Ulai kaumul fasiqun, Allah putuskan mereka itu sifat mereka adalah sifat orang yang fasik. Jadi bila kita tengok tu dalam kes kesalahan ni, kita boleh berikan antara kesalahan zina dengan qazah ni mana berat. Bila kita zina berat kan, qazah juga berat. Kalau kesalahan zina Allah hanya sebut satu je hukuman, itu fajlidu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah hanya sebab hukumannya ialah sebatan saja. Tapi di sini Allah sebut 3 bentuk hukuman. Satu hukuman berbentuk fizikal lah. Yang kedua ni berbentuk yang tak perlu kesaksian, yang kira hukum sebagai apa? Sebagai orang fasik ni. Jadi nampak menggambarkan apa? Ini juga walaupun pernah sikit pada zina, tapi kesalahan yang merupakan antara dosa-dosa yang besar. Sehingga kesan daripada perbuatan tersebut Allah sebut 3 hukuman yang diletakkan. Kesan daripada perbuatan qazah. Okey, baik. Semua maksud, apakah yang dimaksudkan dengan maksud? Maksud iaitu kalau perempuan dengan maksudnya, iaitu perempuan dia mesti merdeka. Kemudian perempuan itu perempuan yang balik. Kemudian perempuan itu berakal, dan perempuan itu menjaga kehormatan diri. Kalau menuduh budak kecil, itu tidak masuk dalam kes qazah. Dia mungkin kita tahu budak kecil itu kan, ni bahasa yang menunjuk kepada dia telah melakukan zina kan, maka dia tidak jatuhkan dalam
Khazaf ini yang dihukum sebatang 80, tapi mungkin sebab dia menyebarkan benda-benda yang tak elok, bersebar benda-benda yang tak elok itu jadi apa? Dia masuk dalam kesalahan taksir dia. Mungkin pemerintahan ini tu masuk kategori innal ladzina yuhibbuna an tashni'a al-fahishatu fil ladzina amanu. Orang yang menyebarkan perkara yang tidak elok. Sedap benar. Jadi dalam dunia moden hari ini dengan Facebook ada dengan WhatsApp ini kan. Kadang-kadang kita kena jagalah, kadang-kadang benda maklumat yang kita terima itu sebar. Maklumat yang kita sebar itu kadang-kadang berkaitan dengan sebenarnya apa tu dia perbuatan Tuhan. Jadi kita kena elakkan, kena jaga dan semua. Kita juga dikategorikan sebagai orang yang terlibat dengan kesalahan. Okey, baik. Jadi bila sebut muhsan itu dia tu merdeka, balik, berakal, dia tu iffah. Iffah maksudnya orang yang menjaga kehormatan diri. Tak ada. Tapi kalau seorang perempuan tu dia bukan muhsan lagi, dia jenis apa, tak jaga kehormatan diri, memang dia terlibat dengan apa? Orang kenal dia tu memang kaki ni tu. Dia pun tak malu, kadang-kadang memang cerita aku semalam tidur dengan orang yang ada cerita tu bukan lagi apa sebagai golongan muhsanat. Kalau kita kata apa ke dia, kita tidak terlibat dengan kes khazaf mungkin. Apa dia memang tak malu lah. Sebab tujuan khazaf ialah melindungi maruah seseorang. Antara tujuan daripada khazaf ialah melindungi maruah seseorang. Orang yang baik dulu orang lontar Tuhan itu jatuh maruah dia. Jadi buat satu hukuman untuk melindungi maruah dia. Tapi kalau orang tu memang tak ada maruah, tak lindung lagi, maka tidak disabit dalam kesalahan khazaf. Kalau kata hakim tak nak bersebab ke orang gambar-gambar dia tu lebih boleh, itu bukan dalam khazaf, mungkin dalam kesalahan ta'zir, sebab menyebarkan benda-benda yang tak elok. Jadi orang menyebabkan cerita apa jadi banyak juga. Okey, baik. Kemudian Allah sebut dalam ayat berikut, yang kelima, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyana, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Melainkan orang-orang yang bertaubat selepas demikian itu, mana selepas dia terlibat dengan perbuatan khazaf, menuduh seorang, hanya dia bertaubat, menyesal, wa aslahu, dia memperbaiki amalannya, mula jadi lebih baik dia, maka itu fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Apa dia maksud kecuali orang yang bertaubat? Apa maksud taubat sini? Antaranya disebut oleh para ahli tafsir mengatakan orang yang dia menarik balik pemahaman dia. Dia tak ada aku dulu saja kata, tak ada orang tarik balik. Kemudian dia apa? Menyesal di atas perbuatannya. Aduh, menyesal dia tahu ada dulu. Allah kata itu maksud taubat. Sekiranya melibatkan ucapan kepada seorang, dia tarik ucapan itu, kemudian dia menyesal dan dia tidak mahu melakukan lagi, mengulangi perbuatan dia yang telah dia lakukan. Kemudian juga dia cuba membaiki diri dia untuk jadi orang baik, sudah tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dia lakukan dulu. Ketika ini Allah mengampun dosa-dosa. Ya, baik. Bila kita tengok ayat ini, ada apa illa? Illa dalam bahasa Arab maksud apa? Pengecualian. Maka kecuali orang yang bertaubat, kemudian dia membaiki tindakan dia, amalan dia, bagaimana keadaan orang-orang? Apakah kesan dia? Maka menurut pendapat jumhur ulama selain pada Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mengatakan apabila dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat, kalau dia kena hukuman, tak apalah kena hukuman, lepas tu dia bertaubat, tak mahu dah, maka ketika itu ada pengecualian dia. Dalam ayat tadi ada 3 bentuk hukuman. 3 bentuk hukuman. Pertama, sebat. Jumlah yang pertama, sebatan. Dalam potongan yang kedua, tidak diterima persaksian. Yang ketiga, dia disifatkan sebagai orang fasik.
Sekiranya bertaubat, seseorang itu telah bertaubat, maka menurut jumhur dua jumlah yang terakhir ini terangkat daripada dia. Apa dia? Ketika itu bila taubat dia sebagai saksi, dia menjadi balik saksi, persaksiannya diterima, dan sifat dia sebagai orang fasik telah dihilangkan. Dia tidak dikategorikan sebagai orang fasik, itu hilang. Adapun yang pertama dia sebatan, itu tidak gugur hukuman tersebut, sebab ini berkaitan dengan hak manusia. Ini berkaitan dengan hak manusia, mesti dijalankan juga. Adapun dua benda ini ada kaitan dengan hak Allah juga, maka Allah terima. Jadi dua jumlah yang terakhir, dua poin yang terakhir itu dengan illah itu mengangkat dua hukuman tersebut, iaitu persaksian dan tentang sifat fasik telah hilang dengan taubat. Adapun hukuman tadi 80 tidak terangkat dengan taubat. Baik. Adapun Imam Abu Hanifah, dia mengatakan taubat itu hanya mengangkat satu saja. Mengangkat satu saja, itu yang terakhir. Jumlah yang paling dekat dengan illah tadi. Apalah jumlah yang paling dekat dengan illah? Ulaika humul fasiqun. Dia hanya mengangkat yang itu saja. Jumlah itu saja, iaitu telah hilang daripada sifat fasik. Adapun tentang persaksian tetap tidak diterima selama-lamanya. Sebab lagi pun dia kata dalam ayat Allah sebut abadan, ada tak? Wala taqbalu lakum syahadatan abada. Saja tidak diterima sama sekali. Maka perselisihan pendapat antara dua pendapat ini berdasarkan kaedah masing-masing. Jadi pendapat jumhur mengatakan dua yang terangkat, satu saja. Okey, baik. Jadi bila nampak kan apa maksud daripada ayat ini? Kadang-kadang bila kita baca apa? Ini buat pengecualian kecuali orang-orang yang bertaubat. Apa yang dapat? Adakah bila bertaubat tak kena hukuman? Tidak lagi kena subatan, tidak lagi saksi dah terima, dia bukan di kategori orang-orang yang fasik, bukan yang ketiga-tiga sekali. Hanya dua yang terakhir. Dalam mazhab Abu Hanifah, satu yang terakhir pada potongan ayat tadi. Baik. Kemudian kita akan cuba masuk kepada beberapa hukum yang berkaitan dengan ayat ini. Pertama kita tengok apakah syarat bil qazaf. Syarat qazaf, iaitu antaranya fuqaha mengatakan syarat qazaf ni pertamanya kepada si penuduh, yang kedua yang dituduh, yang ketiga benda yang dituduh. Penuduh